punya point, saya kira saya ambil tiga saja perkara yang saya nak kongsi, which is sebagai graduan yang for us to be aware of it. Baik, siapa-siapa yang nak kongsi, saya sangat hargai kalau tuan-tuan nak kongsi yang lebih spesifik dalam bidang tuan-tuan. Itu lagi bagus. Okay. So, saya bunyi jauh ke macam mana? Kurang jelas, kejap jelas, kejap tak. Oh, jelas bagi diri yang selfish. Sekarang ni dah jelas ke belum? Suara saja. Kalau pitch dah jelas lagi lah. Kalau 100% tu dah jelas. Shift. Berkaitan mengurus kewangan. No, tak kisah. Tak kisahlah apa. T20. Ada yang guna apa? Manija system, six manija system. Macam-macam cara, tetapi langsung kita tak tahu. Clear dulu, tetapi walaupun kita tak kena ikan kontak apa-apa pun boleh, tak ada apa-apa pun, kosong je, tapi declare je. Alright? So benda tu tak tahu pun. Kita hanya tahu bila kita bekerja, setiap bulan Mac, bulan April orang kalut. Kenapa kalut? Borang apa? Borang EA form. Apa benda borang EA form? Contoh kalut. Mula kalut kan? Alright. So kita pun belajar daripada situ lah. Alright. Benda lain adalah tentang nak buat loan. Loan ni nak tak nak wajib buat
dalam hidup ni tuan-tuan. Nak loan kereta, nak rumah apa loan. Itu loan yang paling wajib. Loan kereta, loan rumah. Itu memang paling wajib lah. Alright. So tak kisah loan lain macam apa ASBF dan sebagainya. Itu kisah lain. Tapi bila nak buat loan, kita kena belajar macam mana nak kira loan. Especially kad kredit ataupun personal loan lah, itu sangat tinggi. Apa yang average dia? Macam mana nak buat calculation berapa lama, kalau ada yang fleksibel, semi-fleksi dan sebagainya. So perkara tu akan membantu kita untuk hidup lah. So saya kira benda ni antara perkara yang tak diajar dalam IPT. Zaman saya lah, zaman saya. Mungkin zaman tuan-tuan dah diajar kot. Zaman saya langsung tak didedahkan. Kita hanya didedahkan bila saya bekerja, buat bisnes, ada duit lebih sikit, kita pun mula nak invest, jumpa orang investment. Nak buat insurans pun jumpa orang insurans. Insurans pun share sikit. Alang-alang dia pun dalam bidang kewangan dia pun share. Lepas tu saya jumpa wealth planner. Wealth planner lah bagi idea yang besar. Macam mana? Apa pelindungan dulu? Insurans, nyawa ke, hibah ke, itu yang mana nombor 2, mana nombor 3, mana nombor 4. Okay, investment ni apa? Kalau ada duit lebih baru kita invest. Investment pula ada low risk, ada high risk. Kalau low risk ni untuk selamat jangka panjang, nabung sikit-sikit akan jadi compounding interest. Kalau yang high risk tu kalau nak dapat return laju tapi risk tinggi lah. So duit tu adalah duit yang kita sedia untuk hilang. Jangan menangis kalau hilang contoh. So benda-benda tu saya belajar daripada wealth planner lah ataupun perancang kewangan yang mana dia bagi advice. Yang servis dia adalah bagi advice. Contoh siapa forensik kewangan, buku forensik kewangan tu Zaidi tu. Dia tu orang yang mengurus kewangan lah, wealth planner ataupun financial planner. Sederhana tapi gaya hidup ataupun kos sara hidup agak tinggi, terutama dekat bandar. So kita kena tahu area mana kita kena berjimat dan sebagainya. Okay. Alright, so itu daripada saya benda pertama yang tak diajar waktu saya IPT. Mungkin zaman sekarang ajar. So saya perlukan feedback daripada tuan jugalah. Saya ni dah kalau bahagian kewangan boleh umum tapi dia specialize bahagian saham, iaitu Zulhairi. Sebenarnya nama dia Zulhairi, saya punya senior. Memang otai lah, dia sekali dengan Pak D, Suzardi Maulan. Dia dua orang tu partner untuk saham-saham. So saya banyak refer dia punya statement ke apa-apalah. And then yang kedua adalah saya punya kawan sendiri merupakan seorang wealth planner lah. And then my friend as well, seorang senior juga yang kerja sebagai agent prudential, dia yang explain ini satu-satu step by step. So anda boleh jumpa lah ejen-ejen insurans sebagainya, biasanya mereka terdedah sedikit sebanyak dengan ilmu pengurusan kewangan. Okay, alright. Benda-benda loan semua tu saya sendiri jumpa ejen bank bila saya nak buat kad kredit, nak buat loan dan sebagainya, ASBF ke, loan kereta, loan rumah. Kita sendiri jumpa ejen bank, jumpa orang bahagian bank tu, dia memang willingly to explain lah sebab nanti dia dapat commission dia lah. Dia pegang kita kan. So CIMB kita ada pegawai kita boleh whatsapp dia direct, Maybank pun kita ada, kita whatsapp dia direct. Apa-apa nak tanya manusia. Jadi ilmu mengurus hubungan manusia ni sangat penting. Sama ada ilmu relationship ataupun ilmu communication, ataupun kita sebut communication lah. Macam mana nak network, nak berbual dengan orang secara profesional ataupun secara casual. Apa lagi, macam mana nak buat presentation, public speaking, macam mana nak communicate dengan orang lebih senior, etika-etika ataupun adab dia nak cakap, apa benda yang boleh cakap, tak boleh cakap. Benda itu rupa-rupanya bila kita berurusan dengan orang, terutama bagi orang bisnes, berurusan dengan klien, rupanya benda tu sangat penting. Dia memberi impact yang sangat tinggi. Saya bekerja berurusan dengan klien lah, sebab saya pun terlibat dengan sales. So benda tu sangatlah penting. Pertama, kemudian kita nak communicate sesama tim. Kadang-kadang dengan tim ni kita nak bagi arahan ataupun kita nak terima arahan, kadang-kadang arahan tu kita rasa dah jelas tapi bila nak buat blur kan.
rupa-rupanya kita kena lock beberapa perkara. Contoh, kita kena lock apa expectation spesifik. Kita nak apa? Aku nak hujung bulan ni naik 10,000 follower contoh. Aku nak kita ada 3 event ataupun 1 minggu sekali mesti ada sesi live contoh. Jelas indikator dia. Kedua, kita bagi time frame. Bagi time frame iaitu time frame okey dalam tempoh 2 hari, 2 minggu saya nak esok 3 jam siap contoh. Yang keempat adalah kita kena lock bila kena update, siap tak siap kena update. So komunikasi di tempat kerja
itu memang turn off untuk pihak HR. Saya memang tak suka email tulis tajuk caps lock. Benda ni orang kata alah ini boomer punya ajaran ni, tapi still bila you tulis caps lock dia tetap indicate macam you menjerit. So itu dah kena betulkan kat situ. And then know how to write a proper email. Salutation kena ada. Memperkenalkan diri kena ada. Kenapa tujuan hantar email tu kena ada. Bagi tahu sedikit kenapa berminat nak kerja ni. Korang ni siapa, kenapa berminat nak kerja ni, and bagi tahu apa yang korang attachkan bersama email tu. And then penutup yang baik. Kena bagi tahu saya berharap untuk mendengar perkabaran yang baik. Mendengar daripada pihak tuan-puan, daripada pemohon. Dan saya rasa macam tidak tertarik dengan email tu. Mungkin korang ada resume yang power, tapi kalau tak ada email yang proper, saya rasa tidak tertarik. Saya rasa macam skill bercakap dengan orang tu tak ada. Sedangkan di tempat kerja, bila korang masuk alam pekerjaan, skill berkomunikasi dengan baik dengan semua orang tu adalah penting. Kalau korang cakap dalam resume korang yang korang ialah a good team player, tapi korang tak boleh tulis email dengan baik pun, macam mana saya nak convince korang ialah good team player? Part of being a good team player ialah komunikasi, and berkomunikasi dengan menulis email pun korang tak lepas. So how is that going to convince me? Bila korang cakap korang kata I can do presentation, but you can even present yourself properly pun dalam email. Macam mana saya nak yakin yang korang ada yang skill yang korang nyatakan tu. So email tu sangat penting. Dan korang kena mahir membiasakan diri dengan istilah professionalism, di mana di tempat kerja korang kena belajar untuk how to be professional at work, to maintain professionalism. Itu korang kena read about audit ataupun kena observe orang sekeliling bila korang kerja. And yang ketiga, korang kena korang kena ada kena know how to separate personal with life. Sebab kebanyakan masalah yang saya jumpa bila orang dah bekerja ialah dia terbawa-bawa hal urusan dalam kehidupan sendiri ke tempat kerja yang sedikit sebanyak memberi impact kepada kerja dia. So itu benda ni bukan textbook learning kecuali on the email writing part. This is the last second part tu, two parts yang belakang tu korang kena belajar daripada observation and by mungkin take macam there's some online courses for that. Korang boleh cari dekat online courses and belajar about office etiquettes ke, how to maintain, because this professionalism semua ni is part of that. Bos saya.
Kadang-kadang nak tak bagi email yang penting ke apa kan, kita pun macam okey tak. Bos saya pula tolong baiki sebab dia power English kan. Baik, terima kasih Cik Pamin. Kan orang speaker yang kita dahulukan dahulu Cik Pan Potato itu. Silakan. Hello, dengar tak suara saya? Dengar. Okay. Saya based on topik tuan tadi kan, saya nak tanya pendapat mengenai low and high risk tentang anak muda macam saya yang baru lepas graduate, yang baru dapat kerja. Soalan saya, at which phase yang sesuai untuk buat loan kereta, untuk buat loan rumah, untuk tolak ASB, untuk buat simpanan dan lain-lain. Nervous. Okay. Lepas tu, sebabkan sekarang, contohnya saya lah sendiri, saya punya basic hanya cukup-cukup makan saja. And adakah, macam mana jangka masa untuk keluarkan satu benda tu, adakah dengan menunggu kestabilan kerja, ataupun dalam masa sebulan kerja dah boleh buat untuk keluarkan kereta ke apa ke, sebab yelah as we know that sekarang ni anak muda kan dia macam sebulan kerja nak keluar kereta, sebulan kerja nak ni. So anak muda sekarang ni terlampau gairah untuk kemewahan. Adakah itu ada trend setiap manusia yang dah bekerja ke apa ke? Saya nak tahu pendapat Tuan Nick. Nampak. Okey, baik, menarik. Ini kena masuk topik kewangan graduan ni dengan geng-geng BNM, SB. Okey, baik. Kasar. Okay. Anyway, benda yang kena hati-hati adalah personal loan ataupun kad kredit. Kad kredit ni bagus sebab dia kalau anda tak ada loan kereta, tak ada apa, dia nak dengan financial plan dan sebagainya. So untuk orang di macam Cik Wan sebut, gajinya cukup-cukup makan. And then my response would be, saya kurang setuju dengan respon kebanyakan orang iaitu sebab dalam fasa sekarang orang dah habis berjimat dah. Dapat bahasa formal panggil apa dah habis ikat perut dah. Dah habis ikat dah. Tali pinggang tu kalau kita ambil lubang tu lubang paling kecil dah. Tak ada lubang paling kecil dah. Tali kecilkan lagi dah. So yang lebih baik adalah bukan kita berjimat dah, tetapi kita kena cari income tambahan. Kalau kita tahu keadaan kita itu mendesak dan perlukan lebih selesa. Cuma saya tak boleh nafikan juga, memang ada orang certain lifestyle dia adalah agak mewah lah. Contoh. Saya buat disiplin saya seminggu sekali. Ini cerita kewangan pula kan. Seminggu sekali mewah tuan-tuan. Pergilah makan sekali makan tu habislah RM80 ke RM50 ke RM100 ke RM200 sekali seminggu je. Kan? Yang lain-lain kau makan macam ala kadar, cukup-cukup je. RM10 je sekali makan cukup. Sebab dia macam nak celebrate ataupun progress ke sebagainya. So kita buat limit macam tu lah. Pada masa yang sama dia boleh jaga diet lah. Baik, so itu secara ringkas daripada saya lah. Hopefully membantu. Anyway, ini teaser je.
follow yang lebih. Terima kasih. Okay, oi, Tuan Tuan Asnawi nak kongsi kan? Sekejap, saya ada terima daripada, terima kasih Cik Puan. Allah, nama apa? Potato. Kakak saya sebut Potato. Nama apa Cik Puan? Nama saya Insyirah. Syirah, saya panggil Syirah. Terima kasih Cik Puan Syirah. Alright, so kalau ada orang yang nak kongsi seterusnya, tadi saya ada seorang speaker juga tapi dah hilang dah. Cik Puan, ada seorang Cik Puan kita tadi. Cik Puan Gazli. Kalau boleh request sekali lagi, tadi dah jadi speaker tapi dah hilang dah. Right. Oh, kalau kewangan cerita dia panjang tuan. Dan kewangan ni boleh menyebabkan kita bergaduh, serabut perut dan sebagainya. So, I strongly suggest for you to manage your financial well. Baik. Apa pun macam Cik Puan Min sebut tadi, iaitu tulis email. Seingat saya dalam silibus pendidikan belajar dulu, kita ada satu subjek itu Professional English Communication ataupun Professional ataupun Business Writing. Kos-kos begitu rupa-rupanya sangat membantu macam apa yang Cik Puan Min sebut tadi. Kita nak tulis email, hantar permohonan kerja, dokumen-dokumen rasmi, kita akan belajar cara propernya. So benda itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Alright. Okay. Ada siapa lagi yang nak request, boleh kongsikan pengalaman anda. Kalau ada pengalaman teknikal ke, contoh anda berada dalam bidang yang khusus, anda nak kongsi bidang saya ni, contoh accounting. Belajar accounting ni rupanya kena buat CJ tambahan, rupanya kena tahu skill ini. Baru dah laku sikit contoh. Right. Benda ni tak diberitahu pula dalam IPT sebagai contoh. Right. So, boleh kongsikan. Cuma secara umum lah tuan-tuan, saya bagi tahulah. Kalau anda belajar 100 subjek dalam apa? Dalam IPT, mungkin bukan 100 digunakan di tempat kerja lah. Mungkin 20 je. Mungkin 30 je. Namun tidak bermakna subjek lain itu tak penting. Sebab kita tak tahu industri mana, sektor mana, niche mana kita masuk. So, kita mungkin tak apply semua. However, kita kena belajar from scratch balik lah. Itu perkara yang biasa. Cuma IPT should be providing you the fundamental ground ataupun fundamental work. Anda masuk tu, benda ni, macam familiar. So, anda bukanlah blur sangat. So, anda dah ada basic, so boleh belajar teknik advance je. Alright, thank you. Alright, baik-baik. Kalau ada lagi perkongsian yang tuan-tuan Cik Puan nak, ada speaker lain nak kongsi pengalaman, boleh request. Kita ada lebih kurang 8 minit lagi. Okay. Asnawi Yusof tak nak kongsi ke? Ini first time saya nampak Asnawi Yusof join sekali. Baik, sambil-sambil saya menunggu request daripada tuan-tuan Cik Puan ataupun persoalan-persoalan dalam mention ke inbox. 3 poin daripada saya yang saya kongsikan kat awal tadi berkaitan dengan topik kita hari ini. Yang pertama yang saya sebut adalah, tuan-tuan, pertama adalah financial. Memang kena tahu financial, tak kisah anda belajar apa. Macam Cik Puan Syirah tanya tadi lah, nak buat loan ke, nak belanja macam mana. So everything you need to know. Memang kena baca buku sendiri. Ini jarang sangat diajar di IPT. Yang kedua adalah tentang communication. Sama ada written communication, nak tulis email, nak tulis dokumen rasmi, nak tulis macam email mohon kerja ke sebagainya. Resume pun part of writing. Kena belajar communication ni sebab kita nak urus manusia. The same goes, kita nak urus rakan setempat kerja, nak uruskan pelanggan, nak fahamkan bila kita cakap, kita nak orang faham. So benda tu ada skill dia. So we need to learn this skill sebab kita akan bekerja dengan manusia. Kecuali macam ladang bro kan. Ladang bro kerja dengan itik, tapi tak ada masalah. Tapi bila nak beli telur itik, nak beli benda-benda makanan semua, nak nego semua, dengan manusia juga kan, nak jual telur itik semua. So that kita akan berurusan dengan manusia. Even communication is the key dalam relationship kan, antara pasangan, kawan-kawan. Communication is key. Kadang-kadang kita cakap orang salah faham. Kadang-kadang kita teks orang salah faham. Sebenarnya kita nak jadikan dia efektif dan sebagainya. Yang kedua adalah communication ni penting untuk wanita terutama. Dengan izin saya sentuh di sini sikit, bukan saya racist, bukan saya ni gender bias. Wanita cenderung orang nak main-main ataupun ambil mudah, terutama wanita yang soft spoken ataupun suara dia pitch tinggi. Orang ingat
orang asyik nak kacau je. Akhirnya idea dan pendapat beliau tak jadi persuasif, tak jadi asertif, tak diambil berat, sedangkan pendapat dia bagus. Benda ni biasanya berlaku juga di tempat kerja. Right? Dan yang ketiga, poin daripada saya tadi tuan-tuan adalah kena kuasai ataupun belajar Excel, PowerPoint, Microsoft Word ataupun Office lah. Benda ni sangatlah membantu. Excel tu semua benda boleh buat. Nak buat data trending untuk COVID pun boleh guna Excel. Dan juga PowerPoint adalah untuk kita present idea. Sama ada klien ke kerja kita ke, memang sangat guna PowerPoint sangat baik. Ada orang tak erti nak guna font besar, nak nampak professional look. Sekarang ada Canva membantu kan. Ada orang tu kita kena bina sense professional tu dalam presentation kita. So benda tu sangat membantu saya dalam dunia kerja saya tuan-tuan, dan saya percaya dalam orang lain pun bila kita jumpa, this kind of skill is very important. Right? Okay, selesai daripada itu, summary lah sebagai penutup kalau tak ada speaker yang lain. Ada Sislia. Okay, Sislia kita sekejap Sislia request. Alright, silakan Cik Puan Lia. Silakan Cik Puan Lia, dah jadi speaker dah. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang Tuan Nik. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. So lama tak join, so busy sikit. Saya nak kongsikan sikit lah sebab macam sebelum ni saya pernah kongsikan yang saya sekarang dah bekerja, tapi saya baru juga bekerja sebab saya bekerja bawah program MyStep kan. Tapi apa yang saya nak kongsikan juga adalah berkenaan dengan bidang yang saya belajar. Macam sebelum ni saya ada diploma pada accountant dan saya ada degree psikologi. So dua-dua bidang tu adalah bidang yang sangat-sangat berbeza. Lepas tu bila saya kerja tu pula dia tak ada kaitan sangat dengan psikologi dan account. Tapi macam contoh dalam psikologi sendiri, sebab psikologi memang kami secara teori ni memang banyaklah belajar bahasa manusia. Tapi macam bila Tuan Nik sendiri, bila ada tadi Cik Puan Min sentuh tentang komunikasi tu, saya memang teringatlah benda yang berlaku sebelum ni antara saya punya rakan sekerja, antara saya dengan majikan sendiri, which is komunikasi antara anak-anak pula macam sekarang kan tengah lockdown kan. So dia memang macam ni sebab komunikasi dalam WhatsApp tu dia memang dia susah tu nak sampai. Dia kena bercakap juga. At least kalau tak dapat nak dia macam lagi sesuai komunikasi tu untuk masa sekarang ni memang kena berkomunikasi secara at least telefon ke, secara Zoom ke kan. Sebab kalau komunikasi dalam WhatsApp tu memang secara jujurnya dia boleh jadi banyak benda akan salah sangka. Sebab kadang-kadang mungkin dari segi sama ada kita punya bahasa yang tak jelas ataupun orang lain tak faham. Itu yang pertama lah tentang komunikasi. Dan macam saya sendiri sebab dalam psikologi saya tak boleh jadi ahli psikologi, which is kalau saya nak jadi ahli psikologi sekurang-kurangnya saya kena ada master. Tapi dengan ilmu psikologi yang saya ada, saya cuba untuk jadi seorang advokasi kesihatan mental lah untuk dan benda tu pun memang sangat-sangat berkait dengan ilmu komunikasi, which is benda tu tentang saya banyak belajar tentang skill mendengar, macam mana untuk mendengar dengan baik. Which is benda ni kadang-kadang orang rasa macam komunikasi ni kita kena tahu bercakap je. Tapi sebenarnya kemahiran mendengar tu ya Allah sangat-sangat penting. Sebab kalau kita tak dapat nak menjadi seorang pendengar baik, sebenarnya kita tak akan mampu pun untuk berkomunikasi dengan baik. Sebab kita tak mampu pun untuk dapat capture apa yang orang lain nak cakap sebenarnya. So benda-benda tu lah yang saya belajar lah dalam kehidupan saya. Dan untuk kerja pula, macam sebab tadi Tuan ni ada sentuh tentang Microsoft Office kan. Saya tertarik yang mana sebab sekarang ni, saya punya majikan tak adalah tua tapi umur dia dah 40 lebih, dan yang mana majikan saya ni dia tak berapa arif tentang teknologi. So kadang-kadang dia selalu terfikir macam mana dia nak pastikan kita orang boleh buat kerja, macam mana kita orang nak sampaikan maklumat tu. So macam pada saya, selain daripada Microsoft Office tu, kita sendiri kena, sebab kita kan ada Google Drive kan. Yang mana Google Drive tu kan kita ada Google Docs, kita ada Google Sheet. Benda-benda tu semua akan terus link tau dengan boleh link dengan orang lain. Dan benda tu dia macam contoh kalau kita buat dekat Microsoft Word yang biasa tu, benda tu contoh dah kalau kita nak share dalam group, semua orang kena edit satu-satu. Tapi kalau kita share daripada guna Google Docs tu, dia macam contoh kalau ada apa-apa perubahan semua orang akan terus nampak benda tu. Faham. Dia cloud lah, simpan dalam cloud. Yes. So
benda tu pun dia macam ni lah, sebab memang kena kuasai lah. Lepas tu macam sekarang daripada saya yang tak reti buat poster, saya belajar sendiri buat poster. At least guna macam tadi Tuan ni cakap bahasa Canva. Yes, memang dia macam ni, dia macam memang betul lah, tak nafikan lah. Memang bila kita baru start kerja ni, anak pula memang kita fresh grad kan. Memang kena belajar. Kita sendiri memang kena ada semangat untuk belajar banyak benda lah. Dan macam mana, macam jangan harapkan untuk kita punya majikan je yang bagi tahu. Kita sendiri kena ada inisiatif lah untuk belajar benda tu. Good one. Terima kasih. Saya petik dua di sini yang saya pun rasa patut tambah dalam list juga, iaitu belajar guna Canva. Sebab banyak semua design ada dalam tu, termasuk website sekali. Yang kedua adalah Cik Fahmi sebut pasal cloud. Kita guna teknologi yang ada. Contoh Google Product, guna Google Calendar, Google Access, semua tu, benda tu sangat membantu sebab dia bantu synchronize dengan team lah. Thank you very much Cik Pandia. Good one. Baik, kita ada 2 speaker lagi yang bertambah. Saya alukan dahulu Tuan Irham. Silakan. Nak kongsi pendapat silakan. Bismillah, Assalamualaikum. Saya nak kongsi sikit je kot sebab tadi yang Brother Akmal dah share dah banyak, saya rasa dan benda-benda tu semua betul lah bagi saya sebab saya baru kerja, saya grad 2019, lepas tu saya grad tahun lepas, lepas tu saya terus kerja. Okay, dah tahun lah saya kerja. So masa benda yang saya rasa paling tak diajar di uni adalah macam mana kita nak menghadapi transisi daripada zaman universiti ke zaman bergelar sebagai seorang pekerja. Macam daripada kita dah grad tu, lepas kita dapat duit, apa kita nak guna untuk first kita dapat gaji, ataupun lepas kita dapat gaji setiap bulan tu, apa yang kita nak guna duit tu untuk apa. Jadi bagi saya benda-benda ni sepatutnya diajar di uni lah. Macam contoh kita dapat berapa banyak portion ni, kita nak guna untuk buka ASB ke, untuk simpan tabung haji ke, untuk bayar zakat dan sebagainya. So jadi bagi saya benda-benda tu sepatutnya diajar lah, tapi kebanyakannya tak diajar. Dan bagi saya salah satu cara lain untuk selain daripada kita baca tweet ke, kalau kita ada kawan-kawan yang kebanyakan saya rasa ada kawan-kawan kita yang macam jadi ejen takaful ke, insurans ke, zakat ke apa, bagi saya elok kalau kita belajar dengan dia orang sebab dia orang pun belajar dan kita pun boleh dapatkan ilmu daripada dia orang, dan daripada situlah kita boleh belajar banyak benda untuk teruskan hidup. Dan poin yang saya nak kongsi kat sini ada 2 je. Yang pertama adalah tadi dah ada cakap pasal communication skill, saya nak sentuh pasal leadership skill. Sebab saya IT, saya bahagian IT. So kawan-kawan saya pun IT, tapi banyak yang macam masa tahun lepas bila kita orang semua dah start kerja, kebanyakannya jadi macam programmer or developer, something like that. Tapi masa awal-awal memanglah kita orang akan kerja technical, tapi bila dah setahun ada yang dah start kena jadi team leader atau project leader, dan benda-benda ni memang 100% totally lain daripada apa yang kita belajar kat dalam kelas lah. Sebab dalam kelas memang kita orang belajar teknikal dan tak sentuh langsung, maksudnya macam mana nak cakap, tak belajar sangat lah macam mana nak berhubungan dengan manusia, macam nak jaga emosi dan bagi kerja apa semua kan. Jadi bila start kena jadi project leader ataupun team punya leader ke apa semua, dia kena belajar masa tu. Jadi dia macam kita nak belajar dan pada masa yang sama kita nak buat benda tu, dia macam try and error lah. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi, kadang-kadang orang marah, kadang-kadang orang suka. So kalau benda tu diajar di uni, at least kita dah ada benda yang kita boleh guna dan kita boleh praktis lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa benda yang sepatutnya kita tahu juga adalah hak sebagai seorang pekerja. Sebab masa uni memang kita diajar macam nak pergi interview ni, macam ni ataupun cara nak pakai, cara nak communicate, cara nak present apa semua. Kita ada career fair, career unit ada buat career fair apa semua kan. Jadi kita daripada segi macam nak cari kerja macam mana, yang tu kita tahu, tapi hak kita sebagai pekerja tu saya rasa benda tu tak diterangkan sangat, kita tak didedahkan sangat. Jadi biasalah orang cakap macam first time kerja, kita kebanyakannya kita dengar je apa bos cakap atau apa yang seni cakap, awak kena kerja overtime, awak kena buat ni, weekend kena masuk kerja. So kita tak tahu pun hak kita apa, kita macam tak apalah, kita first time kerja, kita all out je lah, kita buat je kerja kita, sampai benda tu kadang-kadang membebankan dan kita buat benda yang tak sepatutnya kita buat. Maksudnya kita patutnya benda tu bukan kerja kita, ataupun kita ada hak untuk macam bagi tahu yang ni kita tak boleh buat macam ni
kita ada hak untuk macam rehat ke apa semua kan. Tapi disebabkan kita fikir, oh kita tak apalah, kita baru first time kerja. Jadi kita all out, memang all out teruk lah. So sampai end up kita burn out dan kita macam kecewa kenapa kita kerja dapat kerja macam ni. Padahal kerja tu bagus tapi disebabkan environment dan layanan yang kita hadapi masa tu dan kita tak tahu hak kita, kita jadi rasa fed up dan burn out. Jadi bagi saya 2 poin yang saya highlight untuk kongsikan bersama adalah satu, leadership skills. Memang kena tahulah at least macam mana kita nak manage manusia lah. Sebab memang kalau yang jenis joint society ke apa, dia adalah pendedahan. Tapi kalau yang jenis duduk tidur, pergi kelas, makan, tu je, dia sedikit sukar lah kalau dia nak jadi project leader. Dan yang kedua adalah macam mana kita sebagai, walaupun kita baru grad, kita bekerja first time tapi kita tahu apa hak kita sebagai pekerja. Itu sahaja. Wallahualam. Thank you very much Tuan Ilham. Saya setuju. Leadership tak ada dalam silibus tapi kita belajar melalui event. Yang hak pekerja tu memang tak tahu kat mana pun. Nak rujuk kat mana pun tak tahu. Last sekali tanya pendapat kawan-kawan member yang kerja HR ke ada pengalaman. Very precise yang tu. Terima kasih Tuan Ilham, good one. Mari kita dengan sharing yang terakhir daripada Cik Puan Nur Zairin, silakan. Okey, Assalamualaikum tuan-puan. Okey, Yes. kali ni saya nak share. Sebelum ni saya ada pengalaman banker. Okey. First kali sesiapa yang teringin nak jadi banker tu, kalau boleh get ready dengan sales. Walaupun dekat dalam masa kita diterima untuk menjadi pekerja tu, dia tak inform pasal sales. Tapi get ready dengan sales. Sebab kita akan di-expose dengan dunia sales juga. Ini semua jawatan banker? Untuk branch. Bahagian branch. Kalau HQ saya tak pasti sebab saya bahagian branch. I see. Sebelum ni saya 3 tahun pengalaman. Sekarang ni saya unit trust consultant kat Public Mutual. Okay. Okay. Lepas tu bila dah ready untuk sales, yang communication tu penting. Betul. Siapa yang cakap tadi ada ramai communication. Part communication tu kalau boleh masa tempoh PKP ni cari tempat-tempat yang website yang kita boleh bina kita punya communication skill ni. Kena cari cakap seorang-seorang ke, cakap depan cermin ke, cari sebab kita tak didedahkan. Memang nampak macam orang gila sebab saya dulu memang tak pandai sale. Saya memang macam, saya cakap terus terang, saya tak suka sale. Sama lah kita. Ya Allah, saya rasa macam aku ni nak jadi banker tapi kenapa expose dengan sales pula? Tapi macam mana? Itu adalah kita punya tanggungjawab. Memang kita dah diberi, walaupun tak diberitahu, kita akan di-expose dengan sales juga. Siapa yang tak nak dapat offer kerja banker? Saya dulu CSO, Customer Service Officer. Bila CSO ni kita kena berhadapan dengan pelbagai jenis ragam manusia. Lagi-lagi bila orang yang berumur dengan kita. Dia memang akan dia je betul padahal kita dah inform dah, okey benda ni sebenarnya macam ni. Tak ada tu. Okey, first kali get ready, kena marah tu di banking hall tu perkara biasa. Kena tengking dengan klien, kena apa-apa lah dengan klien sebab kita bahagian customer service. Kena get ready semua tu, emosi kena stabil, kena relax, kena chill. Padahal masuk bilik air nangis. Benda tu biasa bagi untuk perempuan lah. Untuk perempuan, untuk permulaan. Untuk setahun tu memang menguji emosi. Itu kena tahan sikit. Siapa yang nak jadi banker lah, emosi kena stabil. Itu profesional kena jaga. Tak kisahlah kena marah, kena apa, kena maki ke depan customer lain ke, itu memang biasa. Kita kena jaga. Saya rasa kalau misalnya kata bahagian yang kalau misalnya tak boleh handle kemarahan tu, saya rasa cari ke office mate lain untuk explainkan kepada klien tersebut. Hati kena kering sikit lah. Ya betul. Okay, lepas tu handle rejection. Kena pandai handle rejection ni. Macam dulu saya kena jual credit card, kena jual ASBF, saya kena jual apa lagi?
insurans anda apa? Dah lupa dah. Sun Life. Oh, salah. Semua ni semua ni memang kita akan selalu kena reject. Apa-apa yang tak nak. Kita jangan, ya memang itu adalah under KPI kita. Bila dia orang reject tu, sesiapa yang bagi hasil ni, bila kita kena reject, kita kena tengok balik. Okay, tadi aku cakap apa Apa yang membuatkan klien ni reject aku tadi? Apa point yang sebenarnya produk tu bagus. Okay, contoh saya bagi unit trust sekarang ni. Unit trust ni bagus, tapi ada yang kata, cik, yang ni tak okey, yang ni tak okey, yang ni tak okey. Okay, kalau macam ni, kita tak boleh marah dia. Itu adalah dia punya persepsi. Kita hanya boleh memberi ilmu. Kalau misalnya kata dia akan datang kat kita balik. Sebab apa? Sebab ilmu kita lain. Itulah membezakannya. Okay, pastikan kukuhkan kat situ. Kenapa klien kita boleh reject? Bila kita dah tahu, kita dah boleh baca klien punya step, InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar. Awal-awal memang susah. Saya cakap terus terang. Saya menangis setiap hari. Dalam saya kena jaga duit dulu. Lepas tu kena handle anak-anak buah sebab officer kan. Kena jaga anak-anak buah. Lepas tu kena handle klien lagi. Klien yang suka memaki amun. Sebab itulah hati kena kental. Betul Tuan cakap tadi tu. Baik. Menarik. Jadi pesanan khas untuk orang nak kerja banking itu poin penting kot. Hati kena kering. Apa-apa pun hati kena kering. Yang lain tu belajar nanti tak apa. Satu persatu tak apa. Tak ada masalah. Okay. Lepas tu tadi ada yang tanya pasal ASB dapat gaji. Okay, first kali dapat gaji tu jangan terus melabur dulu. Hold dulu. Kita relax, kita santai-santai dulu. Mana yang muda dulu santai-santai. Relax. Okay, first kali bina kita punya emergency fund dulu. Emergency fund tu kena kukuh. Emergency fund tu dulu kita letakkan sebanyak 3 bulan. Sekarang ni 3 bulan tu dah ada virus apa semua ni, kita tak tahu apa yang akan jadi pada masa akan datang. Pada esok bulan akan datang, kita tiba-tiba diberhentikan, tak ada surat notis bulan apa semua. Kita get ready, emergency fund 6 bulan. 6 bulan lepas tu, dalam tempoh masa yang sama tu, emergency fund tu letak di ASB, letak dalam bank sikit sebab return bank bagi sekarang ni less than 0.5%, tak berbaloi untuk setahun. At least kalau letak dalam ASB 4.5% hingga 5% dalam tangan. Itu dah alhamdulillah lah sebab dia ada compounding kan. Lepas tu barulah boleh pergi ke high, tak adalah nak kata medium risk. Medium risk adalah bahagian unit trust medium risk. Walaupun dinyatakan di situ high risk, tapi ia tetap di dalam level medium risk. Lepas tu up sikit kalau misalnya kata nak cabar diri, saham lagi apa? Ada lagi saya lupa, tapi saham. Yang tu pasti kena cari cikgu. Jangan belajar daripada YouTube tiba-tiba terus masuk jam tu saham, modal memang cepat hilang. Sebab saya pun pernah cuba benda ni. Betul. Cari cikgu dulu. Okay, itu je daripada saya. Baik, thank you very much Cik Puan Zahiri yang berpengalaman dalam banking. So minta maaf banyak bercerita. Tak apa, insight juga kita nak tahu. So sebenarnya dah lama tak jumpa klien sebenarnya. Dah lama tak jumpa berdepan tau sebab PKP kan. Ya betul, jumpa online je kan. Okay, terima kasih Tuan. Sama-sama. Baik, terima kasih juga Cik Puan Zahiri kerana berkongsi. Alright, so biasanya orang yang masuk bidang sale ni memang kena hati kering sikit dan belajar terima rejection lah. So siapa-siapa bidang sale ni kalau kena reject dengan pasangan pun itu perkara biasa. Jadi pro lah. Guraya. Baik tuan-tuan. So kita dah lebih pukul 10. Saya mohon izin untuk kita recap dan simpulkan. So tuan-tuan, malam ini memang ada banyak perkara ataupun yang kita sebut sebagai lebih kepada soft skill lah, majoritinya perkara yang kita kena bersedia untuk masuk dunia bekerja. Right? Contoh yang diberikan tadi adalah tentang kewangan, which is kawan kita pun dah kongsi. Yang kedua adalah tentang communication, which is sangat penting. Kalau bekerja sale pun perlu, bekerja bisnes pun perlu, bekerja dalam pejabat dengan rakan kerja dengan bos pun perlu. Secara penulisan, kita nak hantar resume seawal itu, nak hantar kepada klien, hantar kepada top management, ambil kerja pun perlu. So communication, writing dan juga verbal ni sangat penting untuk kita kuasai. Sebab itu kena belajar dan dapat exposure. Buat kos-kos online kalau ada.
Dan juga Tuan Irham kongsi tadi yang saya sangat tertarik, iaitu disebut hak-hak sebagai pekerja. Kita nak cari kerja tapi tak tahu hak kita. Apa limit dia? Tang mana kita tahu, okey ni dah lebih, ini okey, ini kita tolerate, ini grey area, ini red area contoh. Itu memang saya sendiri pun kena akui tak ada tempat kita nak rujuk. Which is true. So memang kita kena cari. Dan perkongsian rakan-rakan yang lain, saya kira banyak kepada yang soft skill lah. Leadership, communication, tahan maki, tahan telinga semua tu. Alright. So Cik Puan Liah pun kongsi benda bagus, iaitu teknologi. Gunalah cloud ni, iaitu Google produk ataupun Canva yang kita boleh mudahkan kerja-kerja kita. Baik, anyway, thank you very much for everyone yang bersudi hadir pada malam ini. Kita jumpa malam esok bersama dengan Mac Fahim sebagai host, dan saya akan jadi salah seorang speakernya bercerita tentang degree ada, graduate tapi kerja tak ada. So kita kupas dari segi banyak angle yang akan berlaku. So tuan-tuan bolehlah tanya. Doa-doakanlah ada YB yang akan join sesi malam esok. Sebab YB respon kat Twitter tu. Tapi tak tahu dia join ke tak. YB Timbalan KBS, Abang Pacak ataupun Wan Ahmad Faisal. Wah. Baik, itu saja tuan-tuan Cik Puan. Terima kasih. Moga bermanfaat perkongsian hari ini. Moga dapat sesuatu. Bukanlah sesi saya buat space ni untuk anda dapat ikut video-video tak. Ia trigger point. Oh, aku tak tahu bidang ni. Oh, aku pernah tahu ni. Take note benda tu, pergi cari. Itu tujuan kita buat space ataupun tujuan saya sendiri buat space, untuk bagi exposure, awareness. Bukanlah teknikal satu-satu, bukanlah bila kita bagi cadangan, bagi pendapat, idea ni, anda kena ikut sebiji-biji, tak. Ia adalah exposure for you to explore. Okay, kami bukanlah siapa-siapa untuk menentukan hidup anda kena buat ini, kena buat itu, tak. It's just for you to explore. Kesedaran, awareness. Okay. Wallahualam, terima kasih semua kerana bersama. Kita jumpa malam esok. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Nik. Terima kasih semua.